Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi petang 25 September 2020 bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita utama, susulan penularan pandemik COVID-19 di seluruh dunia, pilihan utama pelancong lebih terarah kepada destinasi yang mempunyai keunikan flora dan fauna. Berikut menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Chukri dalam ucapannya sempena lawatan kerja ke UNIMAS di Kota Semerahan pada Khamis. Sehubungan itu, beliau berkata inisiatif UNIMAS dalam memperkenalkan pelancongan bio iaitu aktiviti pelancongan yang berteraskan kepada keunikan flora dan fauna bersesuaian dan signifikan dengan pelancongan pasca COVID-19. Dengan tema Identify Local Strains Celebrate on Global Platform, beliau yakin ia akan memberi penekanan dalam kemahiran pengecaman kepelbagaian flora dan fauna Borneo berserta fungsinya. Laporan seterusnya, kepimpinan kerajaan negeri dalam memastikan bahagian Sarike membangun terbukti dengan beberapa projek mega yang kini sedang dan akan dilaksanakan. Adun Report Datuk Seri Huang Tiong Si berkata antaranya adalah seperti projek Jalan Sarike ke Tanjung Manis yang sudah pastinya bakal mengubah landscape pembangunan dan juga sosioekonomi rakyat. Bercakap semasa merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah Sarike tahun 2020 pada Khamis, beliau menambah kerajaan negeri telah banyak menyalurkan peruntukan kepada sekolah di Dun Repok demi kepentingan pendidikan pelajar sekolah. Dalam majlis tersebut, seramai 108 warga pendidik menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Berikut pula, para petani dan penternak di kawasan Bukit Semuja diseru untuk mengaplikasikan teknologi dalam meningkatkan pendapatan mereka. Adun Bukit Semuja John Ilus berkata kerajaan negeri telah memperkenalkan program tabung fasilitasi pertanian bagi menyediakan bantuan kepada mereka. Jelasnya pelbagai bantuan dan kemudahan berasaskan pertanian disediakan bagi memastikan petani dan penternak dapat meningkatkan pengeluaran dan kualiti. Semasa program Agricop serta menyerahkan cek bantuan input peralatan nelayan di Kampung Koran Empanik Serian pada Khamis, beliau menambah kawasan Selabi, Koran dan Sorak merupakan yang boleh diterokai untuk aktiviti pertanian secara komersial. Manakala di Simunjan, peserta Agricop perlu bersedia mencipta peluang untuk menjadikan pertanian sebagai satu perniagaan. Adun Simunjan Auladris berkata warga usahawan tani juga perlu melatih diri dalam mempromosikan pemasaran produk ladang dan agro makanan ke pasaran luar. Semasa majlis perasmian penutupan Agricop bagi Dun Simunjan di Kampung Senagih pada Khamis, beliau menjelaskan kerajaan negeri menyediakan pelbagai inisiatif, bantuan dan latihan kepada warga tani serta penternak termasuk nelayan di negeri ini. Begitu juga di Meradong dengan adunnya Datuk Ding Kuong Hing menekankan sektor pertanian sekarang bukan lagi dianggap pekerjaan berkelas rendah, sebaliknya bidang yang boleh memberi keuntungan yang lumayan kepada para petani. Katanya kerajaan negeri telah menyediakan peruntukan yang besar bagi memastikan para petani sentiasa menjalinkan kerjasama erat dengan Jabatan Pertanian. Dalam program Agricop tersebut, beliau telah menyerahkan bantuan input peralatan perikanan nelayan Dun Meradong berjumlah RM80,000 kepada 40 nelayan. Selanjutnya, pihak kontraktor memainkan peranan penting dalam memastikan pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP berjalan lancar. Penasihat di Pejabat Ketua Menteri Sarawak merangkap Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, indeks prestasi utama KPI perlu dilihat dan disemak bagi memastikan mereka mengikut prosedur operasi standard SOP projek yang ditetapkan. Jelas beliau, pemilihan projek RTP juga adalah berdasarkan keperluan di sesebuah kawasan. Beliau berkata demikian semasa proses cabutan undi projek RTP dalam mesyuarat Jawatankuasa Perolehan RTP bahagian Seri Aman 2020 pada Khamis. Cabutan undi tersebut melibatkan 36 projek RTP yang berjumlah RM5,570,000 merangkumi kawasan Parlimen Batang Lupar, Lingga, Bukit Begunan dan Simanggang. Sekian edisi petang bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Ikuti laporan berikutnya pada edisi malam. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin Ukas serta Ukas Channel di YouTube. Salam Ukas.